Hai, Assalamualaikum. Okey, yang ni bahagian yang terakhir, bahagian C. Ada dua soalan tapi pilih satu saja. Tapi disebabkan ini kita buat ulang kaji, so kita buat dua-dua soalan lah. Okey, so kita cuba baca soalan 26. Okay, soalan 26, Raja 13 menunjukkan 3 trapezium A, B, C, D, E, F, G, H, E, L, M dilukis pada satu satah. Alright, so berdasarkan Rajah 13, transformasi F. Okay, transformasi F adalah yang ini. Okay, ingat yang ni X, Y. Yang ni kalau positif dia kanan, yang ni negatif dia bawah. Okay, catat terus, conteng je. Jangan takut nak conteng. Okay, so selepas tu dia ada transformasi G. G adalah pantulan. So yang ni adalah cermin dia. Nyatakan koordinat imej bagi titik B di bawah setiap transformasi berikut. So yang G, so yang soalan satu ni dia G. G adalah pantulan. Untuk apa? Titik B. So cari mana B? Okey, yang ni B. Okey, yang ni dia kata G ni pantulan. Pantulan cermin dia kat mana? Y negatif 1. Si Y ni kan, negatif 1 ini. So ini cermin dia. Okey. So, kat sini kita kira lah kat cermin ni di berapa petak? 1, 2, 3, 4. So, imej dia pun mesti kena 4. 1, 2, 3, 4. So, duduk kat sini. So, jawapan dia adalah, kita baca X dulu kan. X adalah negatif 6, Y adalah negatif 5. So, dapat satu markah. Okey. So, yang ni dia nak 2. Okey. Saya buat biru pula. Okey, nyatakan koordinat imej B di bawah setiap transformasi berikut. So yang B. Okey. So yang B. Okey, so kita start balik dari titik B dah. Jangan start kat sini pula. So kita start dengan B. So digabung. Kalau gabung kita kena buat yang belakang dulu. Yang pertama ni F. F ni adalah translasi. Translasi ni 3. So gerak 3 ke kanan. 1, 2, 3. Lepas tu bawah 1. Okey, so dekat sini. So selepas dia duduk kat sini, dia memantul pula. F ni kan, G ni kan. G ni adalah pantulan. Pantulan Y dekat sini. Sama ni, X ni 1. So tengok berapa petak. 1, 2, 3. So kat sini pun 1, 2, 3. So jawapan dia negatif 3, negatif 4. Negatif 3, negatif 4. Alright. So dapat 2. 3 markah dah. Okay, so next. Okay, B. Okay, soalan B dia kata trapezium. Okay, trapezium EFGH. Okay, trapezium EFGH. Okay, saya ambil rajah ni letak kat tepi ni supaya mudah. Okay, so soalan B. Trapezium EFGH ialah imej bagi trapezium. So EFGH, yang ni imej. So yang ni objek. Di bawah transformasi putaran. So putaran 90 ikut arah jam. Okey, yang ni satu markah je, simple je. So yang ni kalau nak mudah pakai je jangka lukis. Okey, so jangka lukis tu kamu ambil jangka lukis. So kat sini saya tak boleh nak buat lah. Pilih satu bucu yang sama. So C dengan C. So buka jangka lukis C dengan C. Okey, so buat dia punya sini satu, sini satu. Yang ni saya agak-agak je sebab saya tak ada jangka lukis. Okey. So selepas tu kita letak jarum kat sini pula. Lepas tu pensel ni kita tengok bersilang kat mana, cari bersilang kat mana. Okey, macam tu. Katakanlah. Lepas tu kita pilih satu lagi bucu. Katakan B. Pasangan dia F kan. So letak pensel kat sini, buka jarak ni, pastikan sama. So buat kat sini satu, kat sini satu. Okey. So letak pensel kat sini pula. So bagi dia sambung. So sini satu, sini satu. So buat garis. Ni dengan ni. So yang bersilang tu adalah dia punya titik dia. So kamu buat cara yang ni. So nanti kamu akan jumpa dekat pusat dia adalah negatif 2, negatif 3. So pastikan kamu jumpa garis yang kamu garis ni mesti dia berjumpa dekat negatif 2, negatif 3. Okey, dia bersilang kat sini. Okey, kena guna jangka lukis. Saya nak tunjuk kat sini susahlah saya
boleh je ada je kat sini, tapi dia lambat sikit, dia slow sikit kalau nak guna ni jangka lukis yang ni. Okey, tapi cara dia macam tu. Okey, so yang tu lagi mudah, direct je. Okey, so C trapezium ELMN. So yang lorek ni ialah image bagi trapezium. EFGH di bawah satu transformasi. So huraikan transformasi berikut. Okey, so yang ni terang-terang lah. ELMN ialah image daripada yang ni objek. So kalau tengok yang ni satu kecil, satu besar, mestilah di bawah transformasi pembesaran. So nak tahu kalau kita cara pembesaran, kenapa ada 3 markah? Okey, pembesaran ni satu markah. Dia punya pusat dia apa? Pada pusat. Okey, pusat ni kita tengok yang mana tempat sama, yang ni kan. E dengan E. Sini dengan sini. So pusat dia kat mana? 2, 1. Ataupun kamu cakap titik E pun betul juga. Pada pusat 2, 1 ataupun E. Skala. Okey, skala tu K lah. K tu kita tengok image K. K tu yang panggil kolam ikan opah. Okey. So kalau ikan opah image, okey, image kita ambil yang ni lah katakan. Okey. Yang ni. Okey. Yang ni image dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey. 9. Bagi dengan objek, kalau kita ambil sisi yang ni, kita kena bagi yang ni lah pasangan dia 3. So 3, 9 bagi 3 dapat 3. So skala dia 3. So markah dia pembesaran 1 markah, pusat dapat 1 markah, skala ni dapat 1 markah. So dapat 3 markah. Okey, so nombor 2 dia kata dia beri luas trapezium. Okey. So bila luas-luas ni pembesaran lah, dia bawa EFG memiliki satu kawasan yang mempunyai luas. So yang ni kolam ikan opah. So luas. Okay, kalau luas tambah kuasa 2, luas image, luas objek. Okay, so skala tadi kan 3. So letaklah 3 kuasa 2. Luas image dia bagi ke? Diberi bahawa trapezium EFGH mewakili satu image yang mempunyai. So kita kena tahulah luas yang dia bagi ni 20 ni image ke objek. So kita tengoklah EFGH tadi ni apa? Objek. So objek dekat sini lah. Luas objek 20. So dia nak cari luas image. Okey. So jadi yang ni bahagi je lah. 3 kuasa 2 9. Luas image bagi 20. So luas image, so yang ni darab, kamu akan dapat 180. Okey. So 180 luas image. Image kan yang ni semua ni kan, F, L, M, N semua ni, tapi dia nak yang berlorek. So yang berlorek kita tolak lah. Okey, so kita tolak. So luas image tu kita dah tahu 180. So tolaklah dengan luas yang objek ni. Objek ni dia dah bagi 20. So kat sini adalah 160. Alright, simple sahaja. Okay, so next soalan yang terakhir. Okay, soalan yang terakhir. Okay, darjah 14 menunjukkan sebuah motosikal bergerak dari kedudukan S, okay, ke kedudukan T. Daripada S ke T, okay, dengan keadaan Q adalah titik tengah. Okay, titik tengah tu adalah poin. Titik tengah tu poin penting. Kenapa? Dia adalah pembahagi 2, P dengan R. So titik tengah tu maksudnya bila dia kita nak buat segitiga nanti, so maksudnya dia membagi 2 lah. Kat sini jadi 20, kat sini jadi 20. So laluan motosikal tersebut adalah selari dengan kedudukan PQR. PQR. Okey, selari ni, okey, selari ni S, T ni selari. So maksudnya arah yang sama. Dari kedudukan T, motosikal tersebut bergerak ke arah utara menuju ke bangunan R. Okey. So berdasarkan darjah 14, hitung theta. So hitung theta yang ni theta kan. Okey, so hitung theta. So kita buatlah. Dia nak apa?
So theta dekat sini. So bila kita dah nak buat segitiga ni, sebab nak guna sin tan cos tu, dia kena segitiga bersudut 90. So yang ni tak ada sudut kan, 90. So kita belah 2. So belah 2 maksudnya theta ni jadi 2 lah. So kat sini saya buat x, kat sini x, dia sama. Okey, so 2x ni adalah mewakili 2x ni mewakili theta ni lah. Okey. So sekarang kita ada, okey, kalau menghadap x ni maksudnya adalah sudut tentang. Kat sini adalah h kan. So kita tengok sin ke cos ke tan yang ada h dengan t. So ingat balik, kalau tan tolong tengok sekejap. Ini ada s sebelah kan, sebelah kita tak ada, so tak boleh guna tan lah. Kalau kita guna cos kawan saya handsome, ini pun sama guna s. Nah, so kita guna sin saya tak handsome. So sin x. So t ni adalah tentang, s ni adalah hypotenuse. Okey, so kita buatlah sin x tentang dia 20, hypotenuse dia adalah 25. So nak cari x, shift. So dia akan jadi sin negatif 1, 20 bahagi 25. So x, tekan kalkulator. Okay. So tekan kalkulator, shift sin 20 per 25. Okay, so kamu akan dapat 53.13 lah. Kita ambil 53.13. Okay, so x kat sini 53.13, tapi dia nak theta semua ni kan. So semua ni kalau kat sini 53.13, sini pun 53.13. So kesimpulannya theta kita tambahlah 53.13 tambah 53.13. So dapat 106.26. Okey. So untuk soalan A, so B ditanya apa? Okay. So B ditanya jarak dalam M, MTR. Okay, nampak okay. So jarak dalam meter untuk TR. Mana T? Ni T, R. Okay, R kat atas tu. Okay. So dia nak jarak T dengan R. So kita buatlah segitiga. TR dekat sini. Okay, so jadi kita akan menggunakan segitiga yang ni. So kat sini sudut 90. So dia nak TR kan. So kalau kat sini 25, sini pun 25. Sini 20, sini pun 20. So kita gunalah teorem Pythagoras. So yang ni kena tolak kan. So 25 kuasa 2 tolak 20 kuasa 2. Kenapa kena tolak? Sebab dia bukan menghadap 90 yang kita nak cari ni. Kalau nak cari kat sini je kena tambah. Okay. So punca kuasa. So yang ni dapat 225. So punca kuasa dapat 15. Okay. So next. Okay. Okay, yang ni saya ambil dia punya gambar, saya letak dekat sebelah. Alright. So dia nak sudut RPT. C dia nak RPT. Sudut ni yang mana ni, huruf ni maksudnya yang kat tengah-tengah ni sekali ni. RPT. So kita cari R P dengan T. So yang ni R, okay, ni T. Yang ni. So sudut dia adalah P yang kat tengah ni. So dia nak yang ni. Okay. So yang bertentang dengan P ni adalah, okay, yang bertentang dengan P ni adalah sudut T. Yang ni 90 kan. Yang ni 90. Okay, kat sini hypotenuse dia. So yang ni sudut tentang, yang ni sudut sebelah. Okay. So sekarang kita ada maklumat apa? Yang kita ada adalah okay, so yang kita ada dekat sini. Sini dengan sini adalah sama dengan S dengan T. So kat sini 40, sini adalah 40. So
So hypotenuse kita tak tahu, kita dah tahu sini kan. Tadi kita ada cari soalan nombor yang ini TR. TR ni adalah kat sini. So sama dengan yang kat sini. So 15. So kat sini samalah. Jadi kat sini pun 15. Okay, kat sini pun 15. Okey. So sekarang kita kena guna tan. Kenapa kita kena tan? Sebab tan adalah tolong tengok sekejap. Sebab tan je yang ada T dengan S. Yang C dengan cos ada H. So kita tak tahu H berapa, tak gunalah. Okey. So tan P. Okey, so jadi tan P dia punya tentang dia adalah 15. Sebelah dia adalah 40. So P ataupun nak buat theta pun boleh. So yang ni shift. Nanti kamu tekan calculator, shift tan 15 bahagi 40. Okey, so yang ni akan dapat 20.556. Okey. So next, yang last kali ni. Okey, yang ni saya padam dulu supaya tak keliru. So untuk nombor 2 dia nak tan SQ. Maksudnya sudut dekat Q tu lah. Okey. So sudut dekat Q. So S dekat sini. Q mana? Q dekat sini. R. Okey. So S Q R. Okey. So jadi macam ni dia punya. Okey, so kalau saya bawa keluar, kita akan menggunakan SQR. So Q dekat sini kan. So Q dekat sini kita akan guna sudut sebelah dia. So akan guna segitiga yang ni. So segitiga yang ini 25 dah tahu, kat sini tadi 15 kan. So kat sini pun 15. So hypotenuse kita tahu 25. Yang ni adalah yang ni kita buat theta. So yang bertentang ni adalah T. Yang ni adalah hypotenuse. Okey, yang ni adalah 20. Okey, nak guna yang mana satu? Yang ni mana-mana boleh guna sebab tiga-tiga sisi kita tahu. So kalau kita nak guna tan pun boleh juga, sama dengan yang atas ni. Tan tentang bahagi dengan S. Tan theta. So tan theta tentang dia 15 bahagi dengan sebelah dia 20. Okey, so yang ni kita kena letak negatif. Kenapa kena letak negatif? Sebabnya dekat sini. Okey. Ikutkan dia duduk kat sini kan. So kat sini adalah rumah siapa? Semua suka teh kosong. Okey, semua suka teh kosong. Okey, tak payah letak negatif sebab dia duduk dekat rumah dia dah. Okey, so jadinya kat sini adalah 15/20 kita kecilkan sebab dia nak nilai. So biru dia nak nilai, bukan dia nak sudut So dia tinggalkan macam tu je lah. Tan theta 15 kecilkan, kamu akan dapat 3/4. Okey, siap ke semua 26 soalan. Okey, so tolong latih Tobi soalan yang ni. Buat. Tengok dan buat. Buat sekali tak cukup, buat 2 kali tak cukup, buat 3 kali kalau rasa dah main. Okey, so baru boleh cari latihan yang lain untuk lagi mantapkan kefahaman masing-masing lah. Okey, so gunakan soalan yang dah diberi pada kamu dan rujuk video yang saya bagi ni. Gunakan masa yang ada tu, cuti yang 3 hari ni ataupun sebelum exam lah. So manfaatkan betul-betul. So saya doakan yang terbaik untuk semua. Saya doakan semua lulus dalam matematik semester 3 ni. Okay, so all the best and good luck. Thank you.